Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, terima kasih dan syukur kehadrat ilahi yang telah mempertemukan kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Al-Fadhil Profesor Dr. Zaimi Ramli, dan juga kepada semua hadirin hadirat yang telah berusaha dan menjaya dan hadir pada seminar menilai status hadis ataupun kepentingan menilai status hadis. Tadi pembentangan ini dilakukan oleh Al-Fadhil Dr. Azwira yang menjurus kepada perbahasan tentang matan, dan kemudian diikuti dengan pembentangan oleh Al-Fadhil Dr. Zaimi yang membahaskan tentang sanad. Dan sekarang ni kita nak bincang tentang Al-Jarh wa Ta'dil, iaitu salah satu daripada cabang perbincangan hadis yang lebih menjurus ke arah sanad. Kepada kebanyakan orang, mereka sebenarnya lebih seronok bila berbicara tentang matan. Sebab ilmu hadis ni dia ada dua. Satu yang berkaitan dengan sanad, satu yang berkaitan dengan matan. Bila bicara tentang matan ni, dia berkaitan dengan fiqhul hadis. Macam mana kita nak memahami hadis, kita nak tahu tentang makna-makna hadis. Itu yang ramai orang seronok. Tapi bila kita bicara tentang sanad, sebenarnya tak ramai orang yang minat dengan pasal hadis. Sebab hadis ni dia akan membabitkan nama-nama perawi. Dia akan membabitkan macam-macam nama, macam-macam kitab yang terpaksa kita kena sentuh, yang terpaksa kita kena bahaskan, yang orang yang tak tahu entah nama siapa lah dia ni, nama siapa lah, sekejap pergi sana, sekejap pergi sini. Saya ambil satu contoh. Tadi kalau kata Al-Fadhil Dr. Zaimi sebut tentang nama-nama Baqiyah binul Walid, Al-Walid bin Muslim. Mungkin ramai daripada kita yang kata, siapalah dia ni Baqiyah ni yang terkenal buat tadlis. Aku tak kenal pun. Banyak daripada kita tak kenal. Sebab apa? Sebab kita tak biasa. Kita tak biasa masuk dalam dunia perbahasan perawi. Sebab bila kita bicara tentang ilmu-ilmu hadis, ulumul hadis secara umumnya, dia ada beberapa cabang. Antaranya kalau yang belajar universiti ataupun di beberapa tempat, ada subjek yang membahaskan tentang mustalahul hadis. Mustalah hadis ni ramai orang pernah dengar lah. Dan sebahagian besarnya yang disentuh oleh Al-Fadhil Dr. Zaimi tadi. Tadi dengar hadis mu'dal. Apa itu hadis mu'dal? Apa itu hadis mursal? Apa itu hadis mu'allaq? Terma-terma, istilah-istilah itu yang kita belajar dalam mustalah hadis. Nak tahu ini maksud dia apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Itu masih lagi secara umum. Kemudian dalam ilmu hadis kita ada juga yang kita kena belajar manahijul muhaddithin. Itu pun penting. Sebab bila kita belajar tentang manahij muhaddithin, kita belajar tentang metodologi para ulama yang menulis kitab-kitab hadis. Sama ada kitab hadis tu yang berunsurkan kepada perawi ataupun kepada matan hadis. Kita nak tahu, okey, kalau Al-Bukhari ditulis Sahih Al-Bukhari, apa manhaj dia? Kalau kata Al-Imam Ibn Adi menulis Kitabul Kamil fi Du'afa, apa manhaj dia? Tak adalah nanti datang satu zaman, yang ini yang kita selalu dengar ada orang. Dia kata hadis ini ada diriwayatkan dalam kitab oleh seorang ulama hadis. Dia kata, oh, kalau ulama hadis riwayat dalam kitab dia mestilah sahih. Siapa kamu nak pertikaikan dia? Tapi bila kita kaji, kita tengok sumber, oh, hadis ni dia ambil daripada kitab Ad-Du'afa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Uqaili. Dia ingat kitab hadis, dia boleh buka, dia boleh petik saja, itu dah kira hadis yang sahih. Tak, sebab dia tak faham kenapa Al-Imam Al-Uqaili menulis kitab Ad-Du'afa. Sedangkan dalam nama kitab itu pun dah jelas nama Ad-Du'afa. Dia nak himpunkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang bermasalah pada satu-satu perawi. Begitu jugalah dalam ilmu hadis kita akan belajar tentang ilal. Ilal ni kita kata ni dah orang panggil tahap tinggi lah.
Kalau kita dah belajar cabang-cabang ilmu hadis yang lain, pada penghujungnya saya selalu ibaratkan ilmu ilal dan ilmu takhrij sebagai final ataupun kita kata praktikal kepada pelajar-pelajar hadis. Tapi kalaulah dalam satu-satu silibus tu dia belajar takhrij ni pada tahun 1 atau pada tahun 2, saya kira itu ada masalah. Sebab apa? Takhrij ni dia proses untuk kita nak tashih hadis tersebut. Kita nak cari hadis-hadis tersebut, nak keluarkan daripada kitab-kitab hadis. Di mana sumber-sumbernya? Macam mana kita nak analisis? Macam mana kita nak hukum kepada hadis tu? Dalam ilmu perubatan kita panggil macam orang-orang yang pelajar-pelajar medik ni, dia dah mula membedah mayat lah. Ataupun dia dah mula untuk nak buat eksperimen ataupun praktikal perubatan. Kalau salah, mungkin pasien mati. Kalau salah, mungkin penyakit tu lebih teruk. Jadi, atas sikit daripada ilmu takhrij, ini yang dipanggil sebagai ilmu al-ilal. Al-ilal ni, dia nampak macam sihat, nampak macam okey, tapi rupa-rupanya dia ada sakit. Macam manusia, kadang-kadang orang tu nampak kurus, awak ni mesti sihat, badan macam ni. Tapi kita tak tahu rupa-rupanya dalaman dia ada sakit-sakit. Mungkin doktor-doktor pakar ni, dia tengok muka, dia tengok warna kulit, dia tengok itu sikit, dia tahu, oh dia ni mungkin ada penyakit ni. Hanya yang pakar sahaja yang boleh discover apa yang ada di dalam seseorang. Begitu juga dalam hadis. Bila dalam hadis ni kadang-kadang orang nampak, oh elok je hadis ni, tetapi kita tak nampak. Rupa-rupanya ada kecacatan-kecacatan tersembunyi dalam hadis. Dan dalam ilmu ilal, dia ada banyak jenis. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih dia beritahu, ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. Kalaulah kita jumpa ada satu kesilapan yang berlaku pada diri seorang perawi itu, dan ada qarinah, bukti-bukti yang menunjukkan berlakunya kesilapan, maka hadis tersebut sudah dikategorikan sebagai hadis yang muallal ataupun ma'lul, yang ada penyakit. Dan antara penyakit-penyakit dia, antaranya sebahagian yang Dr. Zaimi tak sempat bahaskan tadi, ada yang nak masuk pasal ziyadah perawi, al-mazidu fi muttasilil asanid. Ibn Hajar rahmatullahi alaih sebut, thumma al-mukhalafatu in kanat bitaghyir as-siyaq fa mudrajul isnad. Kalaulah dalam siap, dalam sanad itu ada berlaku satu, ini panjanglah nak dihuraikan, ada orang campurkan antara satu sanad dengan sanad yang lain, itu dinamakan sebagai mudrajul isnad. Mudraj dia boleh kena pada sanad, boleh kena pada matan. In kanat bidamji mawqufin bimarfu'in fa mudrajul matin. Kalaulah ada antara matan tu, contohnya kalam sahabi yang dimasukkan dalam hadis Nabi SAW, itu dinamakan sebagai mudrajul matan. Au bitaqdimin au ta'khirin fal maqlubu. Ataupun berlakunya terbalik, maka itu dinamakan sebagai maqlub. Contohlah, maqlub ni boleh berjadi pada, ni bukan nasi maqlub Arab, tapi dinamakan sebagai nasi maqlub pun sebab nasi tu cara dia terbalikkan. Kalau dalam maqlub matan, kalau dalam hadis kata orang yang mendapat ciri-ciri orang yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kiri dia tak tahu. Tapi berlaku dalam hadis orang tu bersedekah dengan tangan kiri sampai tangan kanan tak tahu. Itu maqlub. Berlaku dalam matan. Dalam sanad, contoh yang paling mudah, orang selalu kadang-kadang bila saya ada jemputan, orang panggil, okey dipersilakan Al-Fadil Dr. Jamilin Kamilin, dia terbalik. Kamilin Jamilin ke Jamilin Kamilin? Dia pun confused. Terbalik kat situ. Ada perawi-perawi yang orang pun selalu keliru. Kathir bin Murrah, Murrah bin Kathir, berlaku. Au bi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasilil asanid. Ini kalau berlaku macam terus saya syarah sekejap tadi, ada berlaku pertambahan dalam sanad, maka itu dipanggil sebagai al-mazidu fi muttasilil asanid. Adakah boleh diterima ataupun tidak, itu perbahasan yang lain. Au bi ibdalihi wala murajjiha fal muttarib. Ataupun berlaku pertembungan yang mana tak boleh untuk nak dicari lagi dia punya penyelesaian dia, maka kita hukum dia sebagai hadis yang muttarib. وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا, kata Ibn Hajar. Boleh jadi juga hadis itu jadi muttarib sebab ada perawi yang sengaja
Dia terbalik-terbalikkan, dia bawa masalah supaya nak menguji orang tu. Au bi taghyir hurufin ma'a baqa'is siyaqi fal musahhaf wal muharrafu. Boleh jadi juga ada dalam hadis tu tersilap baca. Kalaulah kata dia punya huruf tu nampak macam sama tetapi berlaku perubahan daripada sudut titik-titik, itu kita panggil sebagai musahhaf. Contohnya dalam hadis Ibnu Muzahim, zaman dulu mana ada titik-titik sangat ataupun orang pun tulis cincai-cincai, orang sebut dia Ibnu Murajim. Kan dah salah tu. So kalau kita nak cari biografi perawi tu, ni Murajim ke Muzahim? Orang pun dah mula confuse. Jadi ini antara perbahasan-perbahasan ilal. Jadi bila kita nak sentuh tentang ilmu jarh wa ta'dil, ilmu jarh wa ta'dil dia tak boleh dipisahkan dengan satu lagi cabang ilmu yang kita kenali sebagai ilmu rijal. Mungkin orang belajar hadis, mungkin ada juga penuntut ilmu yang tanya, Ustaz, apa beza aku belajar ilmu rijal dengan jarh wa ta'dil? Sebab dua-dua ni berkaitan dengan perawi, ilmu rijal. Bukanlah rijal kat sini ilmu kelakian, lelaki tu tak. Rijal masuk ke situ, rijalul hadis, perawi hadis. Jarh wa ta'dil pun berkaitan dengan perawi hadis, tetapi kedua-dua ilmu ini tak boleh dipisahkan. Ilmu rijal dan ilmu jarh. Ilmu rijal ni saya selalu ibaratkan dia adalah kita panggil muqaddimah kepada ilmu jarh wa ta'dil. Sebab apa? Ilmu jarh wa ta'dil kita nak belajar menilai perawi itu. Kita nak hukum seseorang tu Wahabi ke tak? Bukan. Kita nak hukum perawi ni dhaif ke, thiqah ke, boleh diterima, kena tolak, itu jarh wa ta'dil. Tetapi sebelum kita nak menilai seseorang itu sebagai baik ataupun buruk, boleh ke kita hukum dia sebelum kita baca sepenuhnya tentang dia? Ataupun boleh kita tak baca tapi kita hukum orang tu? Tak boleh. Kita kena kenal siapa dia ni. Siapa fulan? Nak identify perawi ni satu dulu daripada sudut identiti dia, daripada sudut macam mana karakter dia, macam mana dia punya sifat. Nak kenal dengan background perawi itu, kita kena belajar ilmu rijal. Belajar ilmu rijal dulu sebelum kita belajar tentang al-jarh wa ta'dil. Bila kita belajar tentang ilmu rijal, apa yang kita akan belajar? Banyaklah. Tetapi antaranya kita nak tahu tentang, satu, nak kenal pasti perawi ni, nama dia siapa, kunyah dia siapa, tabakat dia siapa, gelaran dia apa, lakab dia apa, dia daripada mana, keturunan mana, negara mana, di mana dia menetap. Kata Ibn Hajar rahmatullahi alaih, wa minal muhimmi ma'rifatu tabaqatir ruwah wa mawalidihim wa wafayatihim wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalah. Antara benda penting bagi kita penuntut ilmu hadis, kita nak belajar, nak tahu tentang tabaqat. Dia ni hidup zaman apa? Dia ni sahabat ke? Dia ni tabi'in ke? Dia ni selepas tabi'in ke? Di tahun mana mereka hidup? Kalau kita masuk dalam sahabat, ada sebahagian ulama yang dikategorikan sahabat ni satu. Semua tabaqat sahabat satu. Ini yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam kitab Taqribut Tahdhib. Ada sebahagian ulama macam Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqat, dia bahagikan sahabat ni sampai kepada 5 tabaqat. Siapa yang awal, siapa yang ini, siapa yang ini. Sebahagian ulama macam Al-Hakim, dia bahagikan tabaqat sahabat ni kepada 12. Terpulang. Ada yang nak bahagi, okey, sahabat yang terawal masuk Islam, ni high level. Sahabat Badar, ini next level. Sahabat yang dikatakan sebagai terjamin 10 masuk syurga, itu pun ada kategori yang lain. Sahabat yang kemudian, yang lebih muda, yang kecil, next level. Ada sebahagian ulama, tak semuanya satu-satu level. Al-Imam As-Sakhawi, sampai bila disebutkan tentang tabaqat ni, boleh sampai cecah 40 tabaqat. Nak kata, kita nak tahu dia hidup zaman mana. Tabi'in, okey. Tabi'in ada banyak jenis. Tabi'in ada yang kita panggil kibarut tabi'in. Antara tabi'in yang terawal macam Sa'id bin Musayyib. Sebab apa penting kita belajar tabaqat? Ini semua ada kaitan. Adakah ada kebarangkalian perawi ini bertemu dengan perawi itu?
Sebab itulah macam Imam Syafi'i bila dikatakan, dibahas tentang hadis-hadis mursal, dikata kalau kata hadis mursal tu daripada jalan Sa'id bin Musayyib, yang ini kita boleh terima. Sebab apa? Dia kibar at-tabi'in, antara tabi'in yang terawal dan antara yang paling fiqah, yang boleh kita percaya. So diterima mursal bersyarat. Bukannya mursal semua kita terima, tak. Tengok tabaqat, kita kena tahu. Kata Ibn Hajar rahmatullahi alaihi, wa ma'rifatu kunal musammain wa asma'il mukannain wa man ismuhu kunyatuhu wa man ikhtulifa fi kunyatihi wa man kathurat kunahu aw nu'utuhu wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi aw al-aksi aw kunyatuhu kunyata zawjatihi. Dia kata kita kena tahu tentang kunyah kepada perawi-perawi. Sebab orang Arab ni banyak nama sama. Nama kita memanglah Isabel, susah nak tahu kan nama seorang masing-masing. Kan masing-masing tu mudah nak kenal. Orang Arab ni kita tengok perawi-perawi kebanyakan nama Muhammad, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz. Itu nama kebanyakan mereka. Mereka dikenali dengan kunyah. Contoh, kalau kata orang kata okey, Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif. Guru kepada Al-Imam As-Sitt, Kutubus Sittah, kecuali Ibn Majah yang meriwayatkan secara biwasitah, dengan wasilah, dengan ada pertengahan. Dia guru Bukhari, guru Muslim, guru Abi Dawud, guru Tirmidzi, guru Nasa'i. Antara yang kata kita tengok hadis dalam Kutubus Sittah, banyak melalui jalan Qutaibah. Siapa Qutaibah ni? Yang membantu kita nak kenal pasti, Qutaibah yang ini, dia adalah Abu Raja. Kalau kata Dr. Zaimi sebut tadi, itu berguna juga untuk kita nak buat tadlis. Okay, kalau tak nak sebut nama Rora, sebut Abu Mu'adh. Itu kunyah dia. Mungkin ada orang kenal, mungkin ada orang tak kenal. Kan? Kalau saya dulu mungkin ada orang panggil Abu Durar, ada orang panggil Abu Khattab. Durar ni sebab anak perempuan pertama saya, tapi ada orang Arab dia nak panggil nama anak lelaki yang first, so dia panggil Abu Khattab. So Abu Khattab ni pun ada perawi-perawi yang dikenali sebagai Abu Khattab. Qatadah bin Du'amah As-Sadusi dikenali sebagai Abu Khattab. So itu penting kita nak tahu. Wa ma'rifatu asma'il mukannain. Ada juga perawi-perawi yang dikenali dengan kunyah mereka, orang tak tahu nama. Bagi orang yang belajar hadis, mungkin dia biasa dengan nama Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil. Tengok saya sebut Abu Asim, semua kata siapa ni? Muhammad mana ni kan? Abu Asim An-Nabil, nama dia adalah Ad-Dhahhak bin Makhlad. Orang tak ramai tahu tentang nama sebenar dia, sebab dia dikenali dengan kunyah dia. Macam tu juga kita. Cuba tengok Facebook. Dalam Facebook, friend-friend kita yang abu sekian tu kan. Kadang kita tak tahu pun nama sebenar dia siapa kan. Tapi sebab dah dikenali dengan kunyah tersebut. Ada perawi yang mana khilaf dalam kunyah dia. Ada perawi yang memang kunyah dia ada banyak. Tengok terjemah perawi Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi. Kunyah dia ada orang panggil dia sebab ini famous. Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi ni antara contoh kepada para hadis yang maudhu', hadis-hadis yang bermasalah. Bila orang lalu Abu Sa'id, orang kata ni yang sama ke Abu Sa'id? Sebab ada dalam kitab-kitab hadis orang sebut Abu Sa'id, Muhammad bin Bishr, Muhammad bin Sa'ib. Ada orang panggil dia Abu Hisham, ada orang panggil dia Abu Nadar. So dia akan jadi confused bagi orang tak biasa, mana satu Tapi orang yang tahu, dia masuk perbahasan kuna, dia tahu okey, ni adalah fulan yang sama. Ada orang juga yang mana dia punya kunyah dia sama dengan kunyah isteri dia. Orang kenal dia sama. Contohnya Abu Ayyub Al-Ansari, isteri dia pun orang kenal Ummu Ayyub Al-Ansari. Ada juga yang kata Ibn Hajar rahmatullahi alaih, wa man nusiba ila ghairi abihi aw ghairi ma yasbiqu lil fahm. Ada orang yang dinisbahkan kepada selain daripada ayah dia. Perawi biasa nisbah pada ayah lah. Tapi ada perawi yang tak dinisbah kepada ayah. Contohnya Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah ni, Ulayyah tu nama mak dia. Ismail bin Ulayyah tak suka nama dia orang panggil Ismail bin Ulayyah. Dia tak suka sebab mungkin bunyi feminin kot kan. Dia nak biar bunyi tu lelaki sikit. Tapi orang kenal dia, Ismail bin Ulayyah. Ismail mana? Ibn Ulayyah. Tapi Imam Syafi'i dia hormatlah. Dia tahu bila mana dia diriwayatkan hadis daripada Ismail bin Ulayyah, dia kata haddathani ataupun an Ismail yuqalu lahu Ibn Ulayyah. Diriwayatkan hadis ni daripada Ismail yang dikenali sebagai
Ibn Ulayyah. Dan macam-macam yang kita kena tahu dalam bab kuna, dalam bab asma'. Wa minal muhim ma'rifatu asma'il mujarradati wal mufradah wa kadha wal kuna wal alqab wal ansab wa taqa'il al qabail wal awtan biladan wa sikakan wa diya'an wa mujawaratan wa ila sana'i wal hiraf. Kata Ibn Hajar, benda-benda ni semua kita kena tahu. Semua poin dia supaya kita boleh kenal perawi ini betul-betul. Inikah perawi yang kita sedang perkatakan tu ataupun bukan? Right? Okay. Tu kalau nak cerita tak bergerak slide kita. Sorry. Kita pergilah pada yang depan. Ringkaskan sikit. Jadi kita nak belajar tentang tak ada kat sini. Sorry. Kat depan. Ilmu al-jarh wa ta'dil. Kita masuk. Ilmu jarh wa ta'dil ni saya nak semua faham apa yang kita nak belajar. Ini adalah orang yang belajar ilmu ta'dil diringkaskan, ini point dia. Apa yang kita nak bincang, apa yang kita nak kaji tertakluk kepada dua benda ni. Kita nak kaji apa? Adalah perawi dan juga dhab perawi. Sebab apa? Dua-dua elemen ni adalah syarat yang penting untuk kita menerima hadis seseorang ataupun kita nak menilai satu hadis. Apa syarat hadis sahih? وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. Hadis yang sahih ni adalah satu hadis yang dinukilkan binaqli adlin tamid dhabt. Seorang perawi yang adil, yang sempurna dhabt dia. Muttasilas sanadi, sanad dia kena bersambung. Wala syadzin, yang tidak ada elemen syadz, wala muallal, yang tak ada elemen-elemen kecacatan dalam hadis tersebut. Tetapi nak tahu hadis tu ada kecacatan ataupun nak tahu hadis itu dia ada masalah ataupun tidak, semuanya berbalik kepada adalah dan dhabt. Adalah ni kita bagi apa? Adalah ni bahasa Melayu ringkas je. Saya tak tahu nak terjemahkan betul-betul, tapi mungkin kita kata credibility seseorang. Sebab dalam ta'rifan adalah ni, dia adalah malakatun tahmilul mar'i ala mulazamati taqwa wajtinabu ma yukhillu bil muru'ah. Iaitu sesuatu sifat yang ada pada seseorang yang membuatkan dia sentiasa jaga elemen takwa dia, agama dia. Dan juga dia menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah dia. Bila ada itu takwa, bila ada sifat orang tu nak jauhkan diri daripada benda-benda yang boleh mencemarkan maruah, maka dia automatically ditakut kepada Allah. Dia takut nak menipu, nak berdusta, dia berhati-hati. Dia tak buat dosa. Kalau orang tu fasik, orang yang memang tak peduli pasal soal dosa pahala lah. Dia buat dosa. Ingat orang yang tak peduli pasal dosa ni, tiba-tiba dia nak cerita pasal hadis, potential untuk dia berdusta tu tinggi. Sebab dengan Allah dia tak takut, ini kan nak berdusta pada Nabi. Mungkin dia tak rasa takut pun. Kalau orang itu dah biasa berdusta dalam pertuturan dia, hari-hari dia buat melawak menipu. Esok cuti ya. Kalau setiap hari dia cakap esok cuti, kita dengar dia cakap esok cuti, kita nak percaya ke tak nak? Susah nak percaya kan? Sebab dia sudah muttaham, dia sudah dilabel sebagai pendusta. Sama juga dengan orang yang terkenal buat bid'ah contohnya. Bila dia buat bid'ah, di riwayat hadis yang kelihatan menyokong bid'ah dia, mesti orang akan timbul, dia ni mungkin dia pakai reka je kot. Memang dalam sejarah Islam, kalau kita tengok tentang sejarah pemalsuan hadis, kita akan jumpa banyak hadis-hadis palsu yang direka untuk menyokong ideologi dan puak masing-masing. Bila even berlakunya perseteruan di antara mazhab-mazhab fiqah pun, ada juga orang yang sanggup tergamak nak buat hadis-hadis yang palsu. Hadis yang berbentuk resis, hadis yang berbentuk yang memang kita dengar pun kita tahu itu bukan hadis. Itu kita akan cek daripada sudut adalah. Bob, kita nak cek dia punya IQ.
Baik je tak cukup, sahabat-sahabat. Orang tu rajin pergi masjid, rajin mengaji Quran, tidak bererti segala apa yang diriwayat itu semua betul. Tak. Dia baik. Dia saleh. Tetapi dhab adalah kebijaksanaan seseorang, kepekaan seseorang, kefahaman seseorang. Bila dia dengar, dia ingat. Ada orang baik, tapi dia dengar, dia cepat lupa. Bila dia dengar, dia faham. Ada orang dia dengar, tapi dia tak faham. So bila dia nak cerita balik, dah salah. So dia akan ukur daripada sudut itu, ketekunan dia, kepekaan dia, hafalan dia. Sebab akan masuk, macam mana kita nak tahu? Okey, macam mana kita nak tahu dia ni, perawi ni, okey tak dia punya IQ dia? Kita compare dengan orang lain. Jangan shock sendiri. Sebab kalau kita shock sendiri, kita akan rasa diri kita hebat. Compare dengan orang lain. Compare dengan kawan-kawan sekelas kita. Compare dengan apa riwayat-riwayat fiqat. Perawi-perawi yang fiqah-fiqah ni. Baru kita tahu, oh dia ni asyik-asyik macam-macam salah dia buat. Kathirul awham. Kita tengok ada perawi yang dihukum. Ini seorang perawi yang banyak melakukan kesilapan. Kathirul mukhalafah. Banyak bercanggah dengan riwayat-riwayat orang lain. Ataupun banyak membawa riwayat-riwayat yang ada unsur gharabah. Janggal. Ganjil. Dia seorang je bawa cerita tu. Betul ke? Kita kena question balik. Masuk dalam bab ni perawi-perawi yang mukhtalid. Perawi-perawi yang dulu okey, bila dah tua mungkin dia lupa. Dia mungkin keliru. Masuklah dalam bab man haddatha wa nasi. Sesiapa yang dia pernah sampai ke hadis tu tapi dia lupa dia pernah sampai. Bila orang kata ini diriwayatkan daripada dia, tak pernah. Mana ada? Itu ada muallafat dia, Imam Suyuti, banyak lagi ulama yang tulis. Ini orang nak belajar, nak tahu tentang adalah dan dhab. Inilah jarh wa ta'dil. So bila kita belajar tentang jarh wa ta'dil, tiga benda ni adalah tiga benda pokok yang kita akan belajar. Yang pertama, kita kena kenal siapakah penilai ataupun kita panggil sebagai nuqad, para a'immah yang memang terkehadapan dalam bidang jarh wa ta'dil. Tak semua ulama a'immah dalam jarh wa ta'dil. So tak semua orang yang berkecimpung dalam bidang perawi hadis. Mereka alim, mereka ada kehebatan dalam bidang masing-masing, tetapi an-nuqad, al-a'immah al-jarh wa ta'dil tak ramai. Taklah ramai sangatlah compare dengan jumlah perawi yang beribu-ribu tu. Dan kita kena belajar tentang istilah mereka. Lafaz-lafaz yang mereka akan ungkap ataupun mereka akan nilai kepada perawi. Baru kita faham. Ini lafaz ni yang puji ke? Ini lafaz yang kritik. Sekejap lagi kita pergi kepada penjelasan selanjutnya. Poin yang kedua, kita akan belajar dalam jarh wa ta'dil tentang kaedah. Kaedah menilai perawi, especially kalau berlaku percanggahan. Saya sebenarnya nak bawa beberapa contoh lah. Kalau sempat, insya-Allah kita bawa beberapa contoh praktikal yang semua boleh nampak macam mana proses jarh wa ta'dil itu dilakukan. So kaedah ni banyak, itu kena belajar dalam ilmu jarh wa ta'dil sebab manusia selalu ada masalah bila berlaku pertembungan. A kata dia ni okey, B kata dia tak okey. Mana satu kita nak dengar? Sebab itulah bila berlaku percanggahan di kalangan kita pada hari ini, di kalangan even para asatizah, para ulama. Dia ni kata macam ni. Dia ni kata tak. Mana satu? Dua-dua ulama. Kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Kita tak ada kemahiran ataupun kaedah macam mana kita nak terima seseorang tu ataupun tolak. Itu nanti kita cerita. Dan kita akan belajar juga tentang karya-karya rujukan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Banyak sangatlah dalam bab ni. Okey, kita pergi satu persatu secara ringkas insya-Allah. Right. Sekarang kita tengok para penilai a'immah al-jarh wa ta'dil. Macam mana yang mungkin boleh tengok di slide, saya ada letak susun para ulama yang dikenali dalam bidang jarh wa ta'dil mengikut kurun. Mengikut kurun. Kurun 2 ada, kurun 3 ada, kurun 4 ada, kurun 5, kurun. Kenapa kita nak tahu tentang kurun ni? Supaya kita dalam kepala kita tahu, oh bila orang sebut Syu'bah bin al-Hajjaj, oh dia ni meninggal tahun 160 Hijrah. Oh kurun kedua, lama dulu. Memang dialah zaman yang mana ulama bergelumang dengan para perawi hadis. Sebab kebanyakan perawi hadis hidup pada kurun kedua dan ketiga Hijrah. Sebab itulah kurun kedua ketiga ini dikenali sebagai kurun keemasan Islam. Ini masa yang tengah
tengah hangat perbincangan-perbincangan pasal hadis, pasal tasahihul hadis, pasal penghimpunan sanad, penilaian perawi, mereka sendiri bertemu dengan perawi itu. Jadi bila mana kalam, kata-kata yang diungkapkan oleh ulama daripada kurun kedua dan ketiga ni, kita kena letak, ini bukan main-main. Ini kita kena jaga, kita kena check. Jangan senang-senang kita tolak. Sebab mereka pernah bertemu dengan perawi. Mereka pernah tengok sendiri hadis-hadis perawi itu. Berbanding dengan perawi-perawi terkemudian. Saya dah letak semua nama para ulama. Tak semua. Ada lagi sebahagian yang saya tak tulis. Tapi ini antara yang terkenal. Especially masa saya dulu dalam bidang. Saya memang kata big fan of jarh wa ta'dil lah. Bila quiz panggil saya untuk bidang ni, saya tak teragak-agak lagi untuk terima. Tajuk yang saya minat, yang saya buat daripada master sampai ke PhD dekat 10 tahun dulu, yang kita kaji tentang perawi-perawi, beratus-ratus perawi. Kita kaji tentang kitab-kitab hadis, juga hampir 1000 kitab hadis yang kita cek dan semak. Ini perawi-perawi yang ataupun kalam a'immah yang very well known, yang dalam kajian saya inilah nama-nama yang selalu muncul. Saya letak dengan nombor-nombor tu, maksudnya tarikh wafat dia. Al-Imam Al-Auza'i meninggal tahun 157, Syu'bah bin Hajjaj tahun 160 Hijrah. Itu dia punya tarikh kematian, dan itu semua sebabkan kita dah memang lalu dah biasa buat benda tu, semua dah masuk dalam otak lah. Sebab kita dah boleh nampak dia ni kat mana, dia ni kat mana, dia ni kat mana. Kita tahu bila dia mati, dia daripada negeri mana, dia kat negeri mana. Itu yang orang panggil, kalau kita nak into the satu bidang tu, kita kena mumarasah. Kita kena selalu praktis dalam bidang tu. Contohlah, kalau kita tengok dalam hadis-hadis di Madinah, siapakah madar hadis itu? Madar ni maksudnya perawi ni biasanya jalan-jalan sanad-sanad dia kepada siapa mereka selalu bertemu di Madinah. Hadis Madinah kebanyakannya akan bertemu di jalan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, meninggal tahun 124 Hijrah. Dan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, kebanyakan hadis ni diambil oleh Imam Malik dan juga Ibnu Ishaq. Bertemu kebanyakan sanad hadis-hadis Madinah kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, which is Ibnu Umar lah, antara pelopor hadis-hadis dekat Madinah. Kalau kita tengok contohnya hadis-hadis di Makkah, madar hadis tu, kebanyakan sanad tu akan berbalik kepada siapa? Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ni tabi'in juga, meninggal tahun 126 Hijrah. Dan daripada Amr bin Dinar di Makkah ni, antara perawi yang selalu ambil daripada dia, yang kita akan selalu jumpa sanad-sanad dia, daripada jalan Ibnu Juraij, daripada jalan Sufyan bin Uyainah. Mereka akan bertemu, ambil daripada guru dia, Amr bin Dinar. Kita tengok contohnya perawi di Kufah. Antara tabi'in yang famous di Makkah, iaitu Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, meninggal tahun 147 Hijrah, dan Abu Ishaq As-Sabi'i, meninggal tahun 118 Hijrah. Mereka inilah yang kita kata madar hadis-hadis yang berada di Kufah. Yang mana daripada dua jalan ni, Sufyan bin Thawri, ramai lagi para ulama yang akan ambil daripada dua ni. Kalau orang sebut tentang Basrah, kebanyakan sanad-sanad ni akan berbalik kepada siapa? Qatadah yang saya sebut, Abdul Khattab tadi tu, meninggal tahun 118 Hijrah. Dan juga sahabat dia, ataupun kita panggil rival dia, Yahya bin Abi Kathir, meninggal tahun 129 Hijrah. Diorang dua ni ulama besar, ulama hadis yang besar, hidup sezaman, tapi ada sikit rivalry antara dua ni. Mereka ni selalu tembak-menembak lah antara satu sama lain. Seorang kata ni nelayan lah, seorang kata ni macam-macam lah. Itu biasa berlaku kan. Daripada jalan dua a'immah ini, kita boleh tengok daripada jalan Syu'bah, daripada jalan Hammad bin Zaid, Hammad bin Dirham, Ma'mar bin Rashid. Ini bila kita boleh bagi gambaran, kita tahu perawi ini di negeri sekian, perawi ini di negeri sekian, perawi ini di zaman sekian. Macam tu juga bila kita tengok bila kita classifykan perawi-perawi ni, kurun pertama, kedua, ketiga, empat, Hijrah, 5 Hijrah sampai ke 6, automatically bila orang kata, hadis ini, perawi ini dinilai thiqah oleh Ibnu Hajar contohnya, tiba-tiba perawi ini dinilai thiqah oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mana lebih valued? Kalau orang yang tak faham, dia kata, Ibnu Hajar ni aku selalu dengar, mesti kalam dia tu lebih bagus. Terima. Sedangkan Ibnu Hajar meninggal tahun 852 Hijrah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan meninggal tahun 198 Hijrah. Beza.
Ibnu Hajar pun belajar ambil faedah daripada kalam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Begitu juga kita tengok kurun-kurun yang seterusnya. Ini semua nama-nama yang orang yang banyak buka kitab-kitab Jarh wa Ta'dil akan jumpa kalam inilah. Kalau paling mudah lah semua nak cari, buka je kitab Tahdzibul Kamal, buka kitab Ikmal Tahdzibul Kamal Mughlatai, Tahdzibul Kamal Al-Mizzi, buka je kitab Ibn Hajar sendiri, Tahdzibut Tahdzib. Kita akan jumpa ini semua nama-nama ni. Okay, ini kita akan belajar dan kenal. Bila kita kenal baru kita appreciate dia ni punya penilaian siapa. Kalau tak orang lain, Ibnul Jarud meninggal tahun 307, siapa dia ni? Tak pernah dengar pun. Elok ke dia ni? Boleh diterima pakai ke? Ibnu Khirash, siapa ni? Al-Bazzar meninggal tahun 292 Hijrah, siapa dia ni? Kita tak tahu. Dan kemudian dalam ilmu hadis ni, selain daripada tu dia akan bicarakan juga tentang pengklasifikasian para a'immah ini daripada sudut dia ni adalah mutasyaddid ke, mu'tadil ke, ataupun mutasahil. Apa maksud dia mutasyaddid ni? Yang dikenali sebagai dia ni keras sikit dalam dia punya penilaian. Mu'tadil ni lebih sederhana, mutasahil dikatakan macam kata dia simple lah, senang terima. Kenapa ulama bicara bab ni? Sebab dia nak check kalaulah orang tu mutasyaddid, dia dikritik orang tu, dia akan check betul-betul. Sebab takut bila dikritik tu disebabkan sifat dia yang tegas. Dan mereka akan selalu compare. Contoh pada kurun yang pertama, dia orang compare antara Syu'bah bin Al-Hajjaj yang meninggal tahun 160 Hijrah dengan Sufyan Al-Thawri meninggal tahun 161 Hijrah. Mana antara dua ni yang lebih syadid? Ada siapa-siapa tahu? Syu'bah lagi syadid ataupun Sufyan Al-Thawri lagi syadid? Ramai ulama sebut Syu'bah bin Al-Hajjaj. Zaman yang berikutnya pada hujung era tu ulama selalu compare antara Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kedua-dua meninggal tahun 198 Hijrah. Mana lebih syadid? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Zaman yang seterusnya, zaman Yahya bin Ma'in meninggal tahun 233 Hijrah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal 242 Hijrah. Siapa lagi syadid? Ma'ruflah Ibn Ma'in. Ahmad dia lebih orang panggil warak sikit, lebih baik. Sikit after that, zaman Abu Zur'ah Ar-Razi yang meninggal tahun 264 Hijrah dan Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijrah. Siapa lagi syadid? Dikatakan Abu Hatim lebih syadid. Datang zaman kemudian, mana lagi syadid? Dr. Zaimi Ramli atau Dr. Kamilin Jamilin? Si Dr. Zaimi kan? Okay. So, kenapa dia orang compare? Sebab dia nak tahu, kalaulah senang cerita yang paling selamat a'immah mu'tadilin, ulama-ulama yang terkenal bersederhana lah, macam Bukhari, macam Imam Ahmad. Mereka ni bila dikritik ke dia puji, senang sikit orang nak macam terima. Sebab apa? Dia orang ni sebab sebahagian kritikan ataupun pujian sometimes berdasarkan karakter masing-masing. Ibnu Ma'in karakter memang keras. Daripada zaman dia belajar dulu dia gedebel lagi lah banding Imam Ahmad. Macam tu juga sikap-sikap para ulama yang akan setidak-tidaknya memberikan kesan kepada dia punya penilaian. Saya nak pergi deeper daripada ni, tapi masa tak mengizinkan kita pergi kepada yang seterusnya. Dan kita akan belajar tentang istilah-istilah penilai. Istilah penilai ni, kalau kita tengok, okay, saya dah letak positif, negatif, ada istilah-istilah yang khas, yang mana berbentuk kata-kata pujian. Yang garis yang paling atas tu saya letak yang paling, kalau positif itu yang paling strong sekali. Awthaqin nas, perawi yang paling dipercayai. Athbatun nas, perawi yang paling padu. Lafaz-lafaz yang macam itulah. Kalau dipuji thiqah, orang kata memang puji melambung. Itu the highest level. Seterusnya dan seterusnya sampailah ke bawah lagi. Kan kalau kita nak kenal, negatif pun sama, dia ada dia punya level-level dia. Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Muqaddimah Jarh wa Ta'dil dibahagikan kepada 4 level kritikan, 4 level pujian. Al-Hafidh Ibn Salah dan kitab Muqaddimah Ibn Salah di follow yang ni.
Tapi kalau kita tengok contohnya, dia berbeza. Ibnu Hajar diletak 6, dia buat 6 level dan kitab Taqrib 12 semuanya. Diikuti oleh Imam Sakhawi. So maksudnya overall level-level ni kita cuma sekadar nak tahu kalaulah ulama tu dia kritik, contohnya fulan syekh. Syekh ni lafaz yang baik ke tak baik? Cakap elok-elok sebab Syekh Husaini ada dalam ni. Kita selalu panggil Syekh Husaini. Bagi kita itu satu lafaz pujian. So bila kita kata Syekh, kita melambakan, kita memuliakan seseorang. Dia seorang yang mungkin berusia. Tetapi dalam hadis, bila disebut Syekh, itu satu kritikan. Maksudnya si fulan sikit je hadis dia. Ini tak banyak meriwayatkan hadis, tak adalah, not a big deal. Itu dalam hadis. So kita nak tahu, ada sebahagian ulama dia guna istilah-istilah macam ni untuk nak berbentuk kiasan, ada yang berbentuk jelas. Kalau kita tak faham setiap daripada lafaz ni, maka kita tak akan memahami kata-kata penilaian daripada ulama. Sebab tu hari ni saya kadang bila baca kan, ada orang dia bahaskan tentang sanad ataupun perawi. Dia tengok certain kalam ulama, fulan dhaif, dia jenis nak terima hadis-hadis dhaif semua. Padahal hadis tu bukan dhaif biasa, itu dhaif jiddan. Tetapi kerana ada satu ulama kata dhaif, dia kata ini ulama ni kata dhaif yang ringan, kita boleh terima. Dia tak faham madlul kalam ulama tersebut dalam konteks tersebut. Contoh kalau Imam Bukhari kata fihi nazar, padanya kita kena cek. Fihi nazar, kita kena cek. Kita rasa-rasalah berdasarkan kefahaman kita, ini satu pujian ataupun kritikan. Ada siapa nak jawab? Okey, kritikan. Kritikan ni berat ke ringan? Nampak macam ringan kan? Kena cek balik. Tapi sebenarnya Imam Bukhari, dia maksud dekat sini adalah kritikan yang keras. Fulan matruk, perawi tersebut kena ditinggalkan hadisnya. Sebab apa Bukhari sebut macam tu? Sebab Bukhari ni terkenal sebagai orang sangat halus lisannya. Dia tak suka nak condemn lebih-lebih. Dia tak suka menggunakan istilah-istilah yang keras. Dia tak suka nak kata fulan penipu, fulan kena ditinggalkan. Dia tak mau sebut. Dia gunakan istilah-istilah yang lembut, tapi orang yang faham, fahamlah. Itu manhajul Bukhari. Satu-satu ulama kita nak kena belajar. Maksudnya dia bukan hanya sembrono kita pukalkan semua ulama ni the same, sikap yang sama, cara yang sama. Tak, setiap ulama berbeza-beza. Nak jelaskan, ambil masa. Okey, ini contohnya yang ketiga, kita kena belajar tentang karya rujukan. Karya rujukan ni kita kena tahu bila kita nak cari ulama yang menghukum perawi ni daripada kitab-kitab mana yang kita kena cek. Inilah antara kitab-kitab dia. Kitab As-Su'alat, kitab Tawarikh Rijal Mahalliyah. Dalam ni tak pasti ada 21 jenis, tapi sebenarnya lebih banyak daripada tu. Masa saya buat kajian Mawarid Al-Hafiz Mughlattai, dalam kitab dia nak kumpulkan kalam a'immah dalam kitab dia sahaja lebih daripada 44 jenis kitab. Lebih daripada 44 jenis kitab daripada 700 lebih sumber. Bukan senang. Semua ni untuk apa? Semua ni untuk kita kenal pasti perawi ini mesti dikenali siapa dia. Kita ada berapa minit lagi? 13? Okay, make it 5. Okay, ini contoh-contoh nama-nama kitab. Ini saya ambil satu jenis. Yang atas tu, saya bagi satu jenis. Ini kalau kita nak cari perawi itu berdasarkan lokasi dia. Berdasarkan geografi dia. Ini berasal daripada mana? Okey, kalau kata dia berasal daripada Iraq, Hamdan. Kita nak cari, ada kitab Tarikh Hamdan. Kita kalau perawi itu daripada Tinnis di Mesir, kita cari kitab Tarikh Tinnis. Kalau orang tu dia ada di Turkmenistan, daripada Maru, kita buka Tarikhul Marawizah. Kalau orang tu dia berasal daripada Mosul, daripada Iraq, kita buka kitab Tarikhul Mosul. So macam-macam contohnya yang ada dalam ni. Dan kita ada juga kitab-kitab yang specialize dia untuk nak
kritik perawi ataupun puji perawi. Ni banyak ni dalam ni kan. So ingat satu je ke? Mesti ramai orang ingat kitab takrib Ibnu Hajar je kan. Sedangkan kitab-kitab ni banyak sangatlah untuk nak kita teliti. Macam Dr. Zaimi tadi sebut, kalau orang tanya pasal soalan hadis, nak kaji ni sahih ke tak, jangan mengharapkan kita nak jawab dulu lah. Sebab proses dia panjang. Ini contoh karya yang berbentuk Q&A. Nak cari perawi ni okey ke tak? Salah satu jenis dia adalah as-su'alat, Q&A. Perawi ni ditanya kepada guru dia, macam mana si fulan? Macam mana si fulan? Dia boleh terima ke tak? Boleh tolak hadis ni macam mana? Kita kena buka lah kitab-kitab soalat ni. Ada banyak kitab-kitab soalat ni. Soalat daripada murid kepada guru. Soalan contohnya daripada Hakim An-Naisaburi, daripada guru dia Ad-Daraqutni. Soalan daripada anak Ali bin Madini, Abdullah, kepada ayah dia Ali bin Madini. Ini contoh-contoh yang banyak. Baik. Masa tak mengizinkan, tetapi sebenarnya di penghujung ni saya nak ajaklah semua untuk nak renung. Saya bawakan 3 contoh. 3 contoh macam mana proses penilaian al-jarh wa ta'dil ini dilakukan. Saya buat 3 contoh. Yang pertama senang. Perawi yang disepakati dhaif. Kemudian kita ada perawi yang berlaku khilaf. Dia dhaif, disepakati dhaif, tetapi antara dhaif jiddan ataupun dhaif biasa. Yang ni penting sebab ini yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Bila orang kata dhaif, satu side kata dhaif semua boleh terima. Dia tak mau beza di antara dhaif jiddan dan juga dhaif yang biasa. Dia berbalik kepada perawi. Macam mana kita nak tahu perawi itu dhaif jiddan ke dhaif yang biasa? Ni ada contoh-contoh dia dan macam mana, yang warna hijau ni, macam mana saya selesaikan benda tu. Dan garis-garis tu tentang kaedah macam mana yang kita pakai dalam menilai satu-satu perawi. Tapi kena ingat, dalam hadis, ilmu hadis, dia bukan macam matematik, 4 tambah 3 sama 7, 2 tolak 2 sama 0, tak semesti. Sebab dia melibatkan sudut pandang, sisi pandang yang subjektif dan pelbagai. Dan akhir sekali, contoh yang ketiga sebenarnya saya nak bawa adalah, ni a bit complex, sebab hadis perawi itu diriwayatkan dalam Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi dikritik. Bukan saya kritik. Tengok kat situ ada ulama yang puji, al-mu'addilun yang warna biru, dan ada ulama yang kritik, dan yang kritik itu lebih banyak, al-mujarrihun. Dan macam mana kita selesaikan isu ini? Kenapa Bukhari riwayatkan daripada perawi yang dikatakan kritik sahabi, dikatakan. Dan macam mana kita nak selesaikan kalam a'immah yang bercanggah ni, yang puji, yang kritik yang elok, kritik yang lembut, yang keras. Macam mana kita selesaikan? Ini semua mengajar kepada kita. Sebab tu saya bagi tahu, ramai orang akhir kalam, ramai orang dianggap orang yang belajar hadis ni. Saya ingat lagi sebelum saya pergi Madinah dulu, salah seorang cikgu saya kat sekolah dulu, dia pernah kata, entah hati-hati kalau nak belajar hadis kat sana, dengar Madinah lagi kan. So orang belajar hadis ni jadi kereh. Selalu orang anggap orang yang belajar hadis ni balik dia jadi syadid. Tapi sebenarnya siapa yang masuk bergelumang dalam bidang hadis, dalam bidang pentasihan hadis, dalam menganalisis perawi, insya-Allah itu akan melatih mereka untuk menjadi seorang yang adil dan insaf. Mereka akan lebih berhati-hati sebab mereka bukan hanya kritik. Mereka akan nilai kalam orang yang puji, kalam orang yang kritik. Dan macam mana kita nak cari tu? Nak kata dia ni kuat ke, sederhana kuat ke, lemah ke, sangat lemah ke? Bukan kita hanya, tak sebab Imam Ahmad kata dia kuat, kita pilih dia kata kuat. Al-jarh wa ta'dil, ilmu hadis sebenarnya dia mengajar kita jadi kritis. Bukan hanya ikut. Ini sebab ini nak. Dia belajar kita macam mana nak sampai, nak faham kalam a'immah, dan kita try cari jalan penyelesaian. Orang yang belajar hadis patutnya bijak, kritis. Dia tidak mudah-mudah untuk nak menerima, menolak satu cerita ataupun khabar. Mereka akan menganalisis, mereka akan semak, mereka akan berhati-hati. Itu sifat ahli hadis. So jangan takut dengan orang belajar hadis. Kan? Dan insya-Allah mengharapkan semoga kita lebih ramai para pelapis
yang mencuburi dalam bidang hadis. Tapi macam saya beritahu, sama macam zaman dulu, ilmu hadis ni tak ramai peminat dia, dan nak masuk mendalam lagi tak ramai dalam bidang dia. Carilah bidang-bidang kajian yang membuatkan kita bergelumang dalam bidang-bidang ini, dalam bidang akademik ni. Untuk pelajar-pelajar KUIPS, bila buat kajian tu janganlah hanya cari kajian lapangan. Bila cari kajian lapangan, dia tidak mengasah kita punya kemahiran akademik hadis ni. Dia mudahkan kita untuk kita selesaikan masalah masyarakat, bagus, tapi biarlah kita kuat dulu asas tu. Biarlah dalam marhalah kita belajar di degree, master, PhD ni, biar strong foundation kita, then baru kita masuk dalam masyarakat, bantu selesaikan isu masyarakat, khidmat kepada masyarakat. Biar foundation kita kuat dulu. Jangan terus terjun dalam masyarakat dulu sebelum kita betul-betul kuat dalam asas kita. Kalau tak, kita akan hanyut dan juga confused. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itu sahaja dulu. InsyaAllah apa yang kita nak sampaikan pada hari ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.